Okey, Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita teruskan pembelajaran kita lah dalam fizik tingkatan 5. Okay, modul ni disediakan oleh Cikgu Nurmi cikgu. So, kita nak teruskan dalam bab 2. Bab 1 kita dah belajar itu. So, kita nak teruskan dalam bab 2 lah. So, bab 2 start topik pertama, kita nak teruskan apa itu tekanan cecair. So, dalam cecair pun ada tekanan ya. So, mula-mula sekali benda perkara penting yang awak kena tahu adalah formula yang akan digunakan dalam bab inilah. Dalam bab ini. So, P bersamaan dengan H rho G. Apa itu H? Apa tu rho? Apa tu G? Kita tengok dekat bawah ni. Okay. P tu biasalah tekanan, pressure in English. Sebab tu dia ambil simbol untuk P. H kedalaman cecair. So, rho ketumpatan cecair. G pecutan graviti. So, biasa pecutan graviti ni nilai dia sama lah. So, dekat atas muka bumi, biasanya kita ambil nilai pecutan graviti adalah sama. Okay. Unit SI. Unit SI bagi tekanan adalah Pascal. Tekanan adalah Pascal. So, penerangan dia awak kena tahu. 1 Pascal bersamaan dengan 1 Newton per meter kuasa 2. Ataupun 1 kgm negatif 1 S negatif 2. So, bila awak nak gunakan Pascal ni, awak kena pastikan Newton, meter, kgm, S ni semua dalam unit SI. Kalau soalan bagi tiba-tiba dalam unit cm, awak tak boleh guna Pascal. Awak nak tukar dulu. Ataupun awak biar je dalam simbol unit yang asal lah. So, kena pastikan dulu. Nak guna unit SI Pascal ni, kena pastikan yang lain-lain tu pun dalam unit SI. So, daripada formula ni sebenarnya, kita dah tahu apakah faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan. Daripada formula ni, setiap kuantiti fizik ni, ada H, ada rho, ada G. So, setiap kuantiti fizik ni mempengaruhi nilai tekanan. Tetapi disebabkan nilai G ini adalah nilai pemalar, dia sama saja, maka faktor yang mempengaruhi tekanan cecair adalah dua ini, iaitu yang pertama kedalaman cecair, yang kedua adalah ketumpatan cecair. Okey, kedalaman tu kita tahu, cikgu dah pernah jawab, P bersamaan dengan H rho G. So, selagi dia berada sama macam ni, kita boleh uji. Okey. Semakin bertambah kedalaman cecair, semakin bertambah tekanan cecair. Logik lah. Okey, semakin H ni bila besar, automatically P ni akan jadi besar. Sebab tu hubungan dia semakin bertambah kedalaman cecair, semakin bertambah tekanan cecair. Sama juga dengan ketumpatan cecair. Okey, tengok cecair sini juga rho-nya berada di sini. So, bila kita tambah rho ni nilai dia besar, automatically P pun akan jadi lebih besar. So, hubungannya adalah semakin tinggi ketumpatan cecair, semakin tinggi tekanan cecair. So, dua faktor ini boleh mempengaruhi nilai tekanan. Okey, sekarang kita tengok fenomena yang ni lah. Okay, kita nak tahu macam mana betul kedalaman tu mempengaruhi. Kita tengok bila kita tebuk lubang pada satu botol air, kita dapati jarak air yang keluar ni sama je. Dia tak ada yang jauh, tak ada yang dekat. So, dia sama. Ini menunjukkan dikata tekanan dalam cecair pada suatu titik bertindak pada semua arah. Tebuk sini ada yang tak keluar. Bila tebuk sini keluar, bila tebuk sini keluar, sebab dia bergerak ke ataupun dia bertindak kepada semua arah. So, ini juga yang awak kena tahu. Titik-titik pada aras yang sama mempunyai tekanan yang sama jika cecair dalam keadaan statik. Sebab apa tekanan dia sama? Sebab kedalaman dia sama. Dia punya rho pun air yang sama. G dia of course sama. So, dia mempunyai tekanan yang sama dengan syarat titik-titik ni mesti pada aras yang sama. Okey, sekarang kita tengok macam mana kita nak hubungkan, macam mana kita nak guna formula ni untuk cari ketumpatan salah satu cecair. Ini kita panggil sebagai tiup U. Tiup U ni memang digunakan ataupun barometer lah. Kita gunakan untuk mengira tekanan. Okey, rajah 2.6 menunjukkan sebatang tiup U yang diisi dengan cecair X. Dan kemudian ditambah dengan cecair Y yang tidak bercampur. Yang tidak bercampur maksudnya dia berbeza ketumpatan. Radas ini boleh digunakan untuk membandingkan ketumpatan dua jenis cecair yang tidak bercampur. So, kita boleh kira ketumpatan bagi salah satu cecair.
Okey, contohlah kat sini kita kena tahu kita macam mana kita nak hubungkan, macam mana kita nak cari nilai ketumpatan bagi satu jenis cecair. Kita tengok sini kita anggap tekanan cecair di titik A sama dengan ataupun kita letak P1 sama dengan H1 rho 1 G. Kita anggaplah bahagian sini semua adalah 1. Kenapa titik A kita ambil, kita nak pastikan dia sama level. Tadi kita dah tahu bila dia berada pada aras yang sama, tekanan yang bertindak padanya pun sama. So kita kena, tapi dalam situasi ni dia berbeza H, dia berbeza rho lah. Tapi kita tengok sini So, manakala tekanan cecair di titik B, P2H sama dengan H2 rho 2 G. Di mana rho 1 dengan rho 2 tu ketumpatan bagi cecair X dan Y lah masing-masing So, oleh sebab titik A berada pada aras yang sama. Ni penting kena tahu ni. Bila pada aras yang sama, kita boleh samakan dia punya tekanan. Maka dengan itu, tekanan dekat titik A sama dengan tekanan dekat titik B. Walaupun dia berbeza ketumpatan. So, P1 sama dengan P2. Kita ambil tadi H1, rho 1, G sama dengan H2, rho 2, G. Tetapi disebabkan G ni adalah pemalas, G ni kita boleh potong. So, tinggallah H1 rho 1 sama dengan H2 rho 2. Okay. H1 rho 1 sama dengan H2 dan rho 2. Okay. H1 dengan H2 boleh diukur dengan pembaris. So, H1 ni kita dah dapat nilai. H2 kita dapat nilai. Macam mana kita dapat nilai? Kita ukur dengan pembaris tinggi dia. Dan, jika ketumpatan cecair X, jika cecair X rho 1 ni dia bagi nilai, maka automatically lah rho 2 ni pun kita boleh cari nilai. Atau sebaliknya, kalau dia bagi rho 2, maka kita boleh cari nilai rho 1. Itu dia nak cakap. Tapi yang ini awak kena tahulah sebab kenapa dia dah jadi macam ni, sebab G dia sama. G ni adalah pemalas. Okey, sekarang kita nak tengok menyelesaikan masalah yang melibatkan tekanan cecair. Okay, cikgu laju sikit lah sebab nak kejar 15 minit ni. Okey, awak kena tahu kalau kita duduk di dalam air, contoh ni air laut lah, dalam ni air laut, air laut, ini permukaan dia lah, ini permukaan dia. Ini permukaan air laut. Permukaan. Okey. So, sini dalam, awak berenang dekat sini. Awak berenang. Pakai apa? Pakai kaki itik itu. Okey, bila awak berenang, dia ada satu tekanan yang bertindak ke atas awak. Tekanan. Tetapi, tekanan ini bukan tekanan sebenar. Sebab dekat permukaan ni dia ada tekanan sendiri. Kita panggil sebagai tekanan atmosfera. Okey, dekat atas permukaan ni dia ada tekanan. Okey, tekanan atmosfera. So, tekanan atmosfera sendiri dah ada nilai. So, untuk dapat tekanan sebenar dekat awak yang menyelam ni, awak kena tambah dengan tekanan atmosfera. Tekanan ni awak kira melalui formula. Awak kena tambah dengan tekanan atmosfera. So, formulanya adalah P bersamaan dengan H rho G tambah P ATM. H rho G ni disebabkan awak berada dalam satu kedalaman. P ATM tu sebab dekat atas permukaan ni dia dah sedia ada satu tekanan. So, tekanan asal kena tambah dengan tekanan yang awak disebabkan satu kedalaman yang berbeza. So, pada aras laut, tekanan atmosfera ataupun P ATM mempunyai nilai kira-kira 100,000 Pascal ataupun 100 kilo Pascal. So, kat sini kalau awak dah duduk dekat permukaan laut, awak tambah je lah 100 kilo Pascal. Yang ini awak kira guna formula dengan rho-nya berapa, dengan H-nya berapa, awak kena tambah dengan tekanan atmosfera. Okay, sekarang kita tengok pengiraan lah. Pengiraan contoh. Okay, raja di sebelah menunjukkan sebuah kotak pada kedalaman, kita gariskan kedalaman, so H, di dalam sebuah tangki. Ketumpatan air tangki ini rho, dan tekanan atmosfera ini P ATM. So, kita keluarkan maklumat lah. Soalannya, berapakah tekanan yang dialami oleh kotak itu disebabkan oleh air di sekelilingnya.
disebabkan oleh air di sekelilingnya. Maksudnya dia suruh cari tekanan dekat dalam je, bukan tekanan sebenar. Dia nak suruh cari tekanan disebabkan oleh air itu saja. So, kita gunakan formula, kita keluarkan maklumat. Jangan lupa benda yang paling penting. Apa dia? Keluarkan maklumat ni sayang. Penting keluarkan maklumat ni. Cikgu dah ajar ni. So, yang pertama dia keluarkan rho, dia keluarkan H, dia keluarkan G, dia keluarkan P ATM. So, formula ini, so kita masuk saja nilai. P sama dengan H berapa? 0.8 meter darab dengan dia punya rho 1050 darab dengan G 9.81. Kiralah guna kalkulator. Bila cikgu guna, cikgu pun baru nak kira ni. 0.8 darab dengan 1050 darab dengan 9.81 sama dengan 8240 8240.4 Pascal. Okey, Pascal. Itu adalah dia punya P yang disebabkan oleh air yang di sekeliling. So, untuk cari P sebenar pula, okay, P sebenar ataupun actual P, cikgu letak sini PAC, maksudnya actual P. Awak tambah je lah 8240.4 tambah dengan 100,000 Pascal. Kenapa cikgu ambil 100,000? Sebab nak unit dia sama, Pascal dengan Pascal. Awak akan dapat berapa? Guna je kalkulator. Okay, faham ya? So, harap fahamlah yang tu. Okay, sekarang kita tengok nombor 2. Macam mana kita nak kira ketumpatan bagi, ni salah ni. Ketumpatan bagi rho 2 lah. Rho 1 dengan rho 2. Kita baca soalan dulu ya. Rajah di sebelah menunjukkan tiup U yang diisi dengan air dan minyak zaitun. Air, minyak zaitun. So, berbeza ketumpatan. Ketumpatan air ialah 1000. Hitung ketumpatan minyak zaitun. Okay, cikgu dah ajar tadi macam mana nak guna. Kita gunakan tekanan. Kita ambil satu titik dekat sini. So, tekanan sini. Tekanan dekat sini. Sama lah. Sebab dia titik yang sama. Aras yang sama. Tekanan sama. P sama. So, macam mana kita nak buat P sama kat situ? Kita guna je H1 rho 1 sama dengan H2 rho 2. H1 dia bagi berapa? 15 cm. Yang ni tukar dalam meter. Sebab takut nanti awak tak sama. So, tukar siap-siap dekat sini. Bahagi dengan 100, 0.15. Sini 0.15. Rho 1 dia berapa? 1000. Betul. 1000. Tu air. Sama dengan H2 bagi 100, 0.165. Darab dengan dia punya rho 2. So, daripada sini awak boleh dapat nilai rho 2 berapa. Rho 2 sama dengan 0.15. Nanti awak kira pakai kalkulator ya. 0.15 darab 1000 bahagi dengan 0.165. So, awak akan dapat nilai rho 2. Okay, awak akan dapat nilai rho 2. Okey, itu adalah pengiraan. So, nanti cikgu nak awak penuhkan aplikasi tekanan cecair dalam kehidupan. Awak penuhkan ni, awak tengok ya. Cikgu bagi sini sikit lah. Okey, tangki air rumah diletakkan di tempat yang tinggi. Perbezaan ketinggian air tangki dan pilih air di bawah menghasilkan tekanan yang tinggi pada pilih air. Air mengalir keluar dengan laju bila pilih dia air. So, bila dia dekat tangki ni, dia ada satu pipe air lah. So, pipe air ni pun dah menyebabkan H dia tinggi. Bila H tinggi, automatically tekanan dekat sini pun jadi tinggi. So, lagi tinggi tangki air, lagi tinggi H, lagi tinggi tekanan. Okay, sebab itulah tangki air tu diletak tempat yang tinggi. Sama juga dengan kedudukan cecair intravena ni. Sebab tu diletak pada satu tiang yang tinggi. So, bila tinggi sini, H tinggi. So, bila H tinggi, apa jadi dengan tekanan? Tekanan tinggi. So, tekanan kat sini pun tinggi. So, senang dia nak masuk ke dalam
darah lah. Okey, beg cecair intravena diletakkan tinggi daripada badan pesakit. Tekanan tersebut menyebabkan tekanan pun tinggi.